Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam subtopik 1.2 part yang kedua. Okey, sebelum ni cikgu dah terangkan tentang dua organ, iaitu mata dan juga telinga. Okay, mata macam agak kompleks lah. Okay, cikgu terangkan dulu dia punya struktur sebelum nanti kita akan slow-slow kita belajar tentang mekanisme lah. Okay. So, pada hari ini cikgu akan terangkan lagi tiga organ deria, iaitu hidung. Kita bermula dengan hidung. Ini adalah gambar rajah struktur hidung. Kita akan dapat nampak saraf, deria bau, mukus, okay, lubang hidung dan sebagainya lah. Okay. Ini adalah organ deria bau. Okay, dan bau ni terhasil daripada bahan kimia yang ada di dalam udara lah. Okay. Busuk ke, wangi ke, kan, bau hanyut ke dan sebagainya lah. Semua ada dalam udara lah. So, sel deria bau yang ada pada atas rongga hidung tu ada lebih kurang 10 juta sel. So, banyak lah. Okay. Fungsi sel deria bau. Sel deria bau ni dia amat halus dan kalau perasan dia diselaputi oleh lapisan mukus. Kita akan tengok balik. Okay, bahan kimia yang ada dalam udara ni dia akan melarut di dalam lapisan mukus ini dan dia akan merangsang sel deria bau untuk menghasilkan impas lah. So, impas sel deria bau ni dia akan menghasilkan impas berdasarkan bahan kimia yang melarut di dalam mukus tersebut. Okay. Kemudian impas ni akan dihantar ke otak dan ditafsirkan untuk seterusnya ditentukan jenis bau dia. Okey. Kita tengok balik struktur hidung. Okey, so sel deria bau tu ada dekat atas ni. Okay, yang dalam garisan putus-putus ni. So dekat sini akan ada lebih kurang 10 juta sel. Okay, dia besarkan lagi. So sel deria bau ni lah yang warna coklat ni. Yang mana dia ada lebih kurang 10 juta sel dan dia bersambung dengan saraf yang akan terus ke otak. Okey. Di bawah sel deria bau ni akan ada lapisan mukus yang menutup ataupun menyelaputi sel deria bau ni lah. So, bau yang masuk daripada lubang hidung kita ni, dia akan masuk ke rongga hidung dan dia akan melarut di dalam mukus tu, mukus dekat sel deria bau. Okay, dan daripada situlah sel deria bau tu akan menukarkan bau tersebut atau bahan kimia tersebut kepada impuls dan dihantar ke otak untuk ditafsir sama ada bau busuk dan sebagainya lah. Okay. Dan biasanya akan ada orang tanya, kalau demam kenapa kita tak berapa nak bau dan sebagainya? Ini kerana lapisan mukus yang terhasil di kawasan tersebut terlampau tebal menyebabkan bau ataupun bahan kimia tersebut tidak dapat melarut sampailah kepada sel deria bau. So, sel deria bau kita tidak dapat mengesan bahan kimia apa yang dah masuk melalui hidung kita, menyebabkan kita tak berapa nak bau kan kalau kita demam sesama dan sebagainya lah. Okay, itu disebabkan mukus yang terlampau tebal lah. Okay. So, cikgu harap semua boleh faham lah tentang hidung. Okay. Ulang balik je. So, next kita akan pergi kepada lidah. Okay, masing-masing boleh, sekarang boleh rasa lidah masing-masing lah. Okay. Kita akan rasa di atas permukaan lidah tu akan ada macam butiran-butiran halus. Okay, butiran-butiran halus lah. Okay. Dan butiran-butiran tu kita sebutkan dia sebagai papila. Okay, ada papila. Dan di bahagian luar papila itu akan ada berjuta-juta tunas rasa. Okay, butiran tu kita panggil papila. Kita besarkan lagi, kita ambil satu tunas rasa. So, yang dalam bulatan paling hujung ni adalah gambar rajah tunas rasa. Dalam tunas rasa, dia akan ada liang, dia akan ada sel penyokong, dia akan ada reseptor rasa yang berwarna kuning. Okay. So, kalau kamu perasan, reseptor rasa ni lah yang akan ada saraf, yang mana saraf ini akan menghantarkan maklumat bahan kimia yang kita rasa itu ke otak untuk ditafsir. Okay. So, boleh bayangkanlah beberapa ratus juta ada tunas rasa pada lidah kita. Okay. Okay, lidah ialah organ deria rasa. Okay, bintik kecil tu kita kenal sebagai papila. Okey, dalam satu papila tu akan ada beratus-ratus tunas rasa. Okey, setiap tunas rasa pula dia akan ada 10 sehingga 50 reseptor rasa. Bayangkan ada berapa ribu dalam satu papila. Dan kita ada beribu-ribu papila di atas
pembukaan lidah kita. Okay, semua ni untuk membantu kita mengesan 5 jenis rasa yang asas, iaitu manis, masin, masam, pahit dan umami. Okay, umami ni apa? Umami ni dikenal ataupun dikelaskan sebagai rasa asas yang terdapat pada reseptor rasa. Umami ni boleh kita katakan sebagai rasa yang, kalau tengok sini ada rasa soy sauce lah, rasa fish sauce. Dia adalah rasa sedap ataupun rasa umami lah yang didiscover oleh saintis Jepun, disebut sebagai umami. Rasa yang selain daripada 4 rasa tersebut. Okay. Okey, rasa umami dikaitkan dengan rasa lazat seperti rasa daging, rasa sup. Bila sebab sedap tu kita akan rasa okey, ini adalah rasa umami. Okey. Fungsi tunas rasa. Okay. Bila kita makan, contohnya burger McD, burger apple slice kan, contohnya. Okay, sebahagian ataupun semua bahan kimia tu dia akan melarut dalam air lah. Kita dah belajar dalam tingkatan 2 sistem pencernaan. Okay, pencernaan secara fizikal adalah dengan kita kunyah, betul. Okay, dengan mengunyah tu akan ada bahan kimia lah dalam makanan tersebut akan terlarut di dalam air liur. Okay. Bahagian yang terlarut ini dia akan meresap ke dalam tunas rasa melalui liang tadi tu. Dia akan ada liang. Dan dalam di sekeliling, di dalam tunas rasa tu akan ada reseptor, yang mana reseptor tu akan mengesan bahan kimia apa dan menghasilkan impuls saraf untuk dihantar kepada otak. Okay. Dan otak kita akan tafsir, masinnya, manisnya, pahitnya pun dia ni, contohnya lah. Okay. So dia akan mengesan 5 rasa asas ni ataupun kombinasi kepada daripada 5 rasa asas inilah. Okay. So organ yang terakhir yang kita akan tengok adalah organ kulit. Okay. Ini adalah kerata rentas bagi kulit manusia yang normal. Okay, kita akan ada 5 jenis reseptor. Kalau kamu perasan, ada sejuk, reseptor sakit, reseptor haba, reseptor sentuhan dan juga reseptor tekanan. Okay. So kedudukan dia pun berbeza lah. Kalau paling dekat dengan epidermis adalah dengan lapisan kulit adalah reseptor sakit. Kemudian sejuk di bahagian dermis. Okay. Kesemua reseptor akan berada pada bahagian dermis kecuali reseptor sakit yang akan berada pada bahagian epidermis. Perasanlah. Okay, dekat rambut ataupun liang bulu roma ni akan ada kelenjar minyak lah yang menghasilkan peluh dan sebagainya. Okay. Jadi kulit merupakan organ yang paling besar dalam badan manusia sebab setiap bahagian manusia dia akan ada kulit lah. Okay. So lapisan nipis di bahagian luar dikenali sebagai epidermis dan ada bahagian di bawah epidermis itu kita kenal sebagai dermis. Okay. Okay, ada 5 reseptor tadi yang kita sudah sebut, yang mana 5 reseptor ni akan mengesan rangsangan yang berbeza dan ada pada kedudukan yang berbeza. Okay. Apabila reseptor pada kulit tu dirangsangkan ataupun dia mengesan sesuatu lah. Okay. Impuls tu akan dihantar direct melalui sistem saraf ke otak untuk ditafsirkan dan menghasilkan gerak balas yang sesuai. So gerak balas ini, gerak balas yang sesuai ni dia biasa akan tergolong dalam tindakan terkawal ataupun tindakan luar kawal lah. Tindakan luar kawal yang melibatkan sistem saraf tunjang. Okay. Okey, kita lihat sedikit mekanisme pendengaran. Lepas sebelum ni kan. Okey, jika kita dengar sesuatu pengumuman daripada speaker sekolah ataupun dengar azan lah contohnya kan. So, bunyi yang terhasil daripada getaran tersebut akan masuk melalui cuping telinga. Masih lagi gelombang bunyi digetarkan melalui salur telinga kepada gegendang telinga. Gegendang telinga akan pindahkan getaran tersebut kepada osikel. Dekat osikel ni lah getaran tersebut akan dikuatkan. Ada 3 tulang. Dikuatkan kepada dan dipindahkan kepada jendela bujur. Jendela bujur memindahkan getaran tersebut kepada koklea. Di dalam koklea akan ada bendalil. Yang mana di sinilah akan ditukarkan gelombang getaran bunyi tersebut kepada impuls. Di dalam koklea ni, kemudian impuls tersebut akan dipindahkan ke otak melalui satu saraf yang kita sebut sebagai saraf auditory. Okay.
Akan ada salur separuh bulat yang mengawal keseimbangan badan dan juga akan ada tube eustachium yang ke bawah ni yang akan mengawal tekanan di dalam kedua-dua telinga. Okey. Ini adalah carta alih mekanisme pendengaran manusia. Lepas sebelum ni. Okey. So sampai otak bunyi ditafsirkan, so kita akan bertindak balas berdasarkan apa yang telah ditafsirkan. Contohnya kalau orang panggil nama kita, kita akan berpusing lah. So semua perjalanan maklumat ni, walaupun nampak banyak peta kan, dia hanya berlaku dalam split second sahaja. So kita akan macam orang panggil, okay Nurhan. So kita terus berpaling dalam masa kurang daripada 1 saat tu, tapi dia melalui semua stage ni. Betapa lajunya maklumat dipindahkan melalui impuls tersebut. Dia boleh bayangkan lah. Okay, mekanisme penglihatan pula. Okey, kita nampak satu lilin. Okey. Yang kita nampak ataupun yang organ mata kita nampak sebenarnya adalah cahaya daripada rasangan tersebut. So ada cahaya akan masuk langgar kornea melalui gelem air dan akan pergi kepada kantar cembung tersebut. So dekat kantar ni dia akan dipesongkan ataupun dibiaskan ke arah retina. Okey. Seperti mana yang kamu nampak, image yang terbentuk pada retina adalah terbalik. Okay, ini kita dah belajar masa form 1, kena tengok balik. Dan dekat retina ni akan ada fotoreseptor, sel rod dan juga sel kon yang akan menendangkan warna putih, warna merah, kuning dan sebagainya. Dan menghantar maklumat tersebut kepada otak. Semua benda tu akan ditafsirkan pada otak lah. Dan dekat otak, image yang terbalik tadi tu akan ditafsirkan sebagai betul tegak balik oleh otak kita lah. Okay. So kepada orang yang rabun yang pakai spek, apa yang berlaku adalah image tersebut tidak terbentuk pada retina. Dia terbentuk sama ada di hadapan retina ataupun di belakang retina. Maknanya tidak terbentuk tepat-tepat di atas retina. So menyebabkan orang itu akan rabun lah. Rabun jauh ataupun rabun dekat. Okay. So kita pergi balik kepada kepekaan kulit. Okay, kepekaan kulit ni dia penting. Dia berdasarkan ketebalan epidermis lah, lapisan yang nipis. Okay. So, sebab itulah kalau kita tercucuk jarum pada hujung jari, kita akan rasa lebih sakit berbanding kita tercucuk jarum pada dekat buntut. Sebab dekat epidermis dekat buntut tu lagi tebal lah. Okay. So kawasan yang cepat berasa sakit, panas dan sebagainya tu epidermis nipis lah berbanding kawasan yang kurang sakit. Okay, sebab itulah inject akan pergi pada tempat yang kurang sakit lah. Di kawasan berbeza ni pun kamu dah biasa belajar, cikgu tunjukkan sahaja. Okay. So basically, sebenarnya lidah kita ni boleh di setiap kawasan akan dapat rasa ke semua benda ni lah. Tetapi gambar rajah ni menunjukkan kawasan ni lebih peka terhadap rasa-rasa tersebut. Okay. So, cikgu berhenti di sini. Had area kita akan masuk pada pembelajaran seterusnya. Okay. Mana-mana soalan boleh tanya cikgu secara direct. Okay. Terima kasih kelas. Kita akan berjumpa pada next video. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.